ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya kasihi Tuan Imam, pengurusi serta semua ahli jawatan kuasa surau, para asatizah, para ulama, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah kerana pada hari ini dan saat ini Allah Ta'ala masih kurniakan kepada kita dua nikmat. Nikmat yang besar, yang kadang-kala kita tak terasa besarnya, kerana rahman dan kasihnya Allah, iaitu nikmat sihat tubuh badan. Oleh kerana tiap-tiap hari Allah Ta'ala bagi sihat, akhirnya kita tak rasa sihat tubuh badan itu adalah nikmat daripada Allah Ta'ala. Dan jarang orang bersyukur di atas sihat tubuh badan. Yang kedua, Allah Ta'ala kurniakan kepada kita masa lapang, tak berasa sibuk. Maka dua nikmat ini Nabi kata maqbun fihima kathirun minan nas. Dua nikmat yang sering dilupai oleh manusia, iaitu nikmat sihat dan nikmat masa lapang. Oleh sebab manusia lupa, maka membawa kepada sifat tidak bersyukur. Pasal benda dah biasa sangat, dah sihat, masa lapang dah biasa sangat. Jadi manusia pun tak bersyukur kepada Allah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala mengurniakan kepada kita dengan nikmat hidayah dan taufik. Dalam surah kita malam ni kata-kata yang duduknya yang lebih daripada 60 tahun. Yang kurang daripada 60 tahun ni tak ramai. Rasa lebih pada 60 tahun lah. Haji berapa Haji? Haji ni Haji berapa? 80 tahun. Masya Allah. Tapi nampak rupa tu macam belah-belah tahun baru. Jadi kata-kata lebih daripada 60 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata orang yang umur dia lebih pada 60 tahun, Allah Ta'ala tak beri lagi uzur. Maksud uzur di sini, Allah Ta'ala tak beri lagi kelonggarannya buat alasan tambah beribadat. Kalau umur 40 tahun dia kata saya sibuk ni, sibuk. Orang yang umur 60 tahun, Nabi kata Allah Ta'ala tak beri lagi uzur kepadanya. Tak ada dah alasan dia nak kata dia ni sibuk, dia ni banyak kerja. Sepatutnya umur yang seumpama itu digunakan untuk bertakarub kepada Allah. Kerana jarang manusia yang Allah Ta'ala panjangkan umur. Tiba-tiba Allah Ta'ala panjangkan umur kita, mesti ada sebab, ada hikmah. Jadi Allah Ta'ala beri taufik, beri hidayah. Lepas dia beri kita sihat, dia beri kita masa lapang, dia tak biar kita jadi serupa dengan lembu. Lembu sihat, dia duduk merata tepat. Dia guna masa lapang dia. Tapi Allah Ta'ala, dia tak biar kita jadi seperti lembu kubah.
Dia bawa kita pada tempat, pada majlis yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, man bana lillahi baitan banallahu baitan fil jannah. Orang yang mengimarahkan rumah Allah, orang yang membina rumah Allah daripada sudut pembangunannya, orang yang membina rumah Allah daripada sudut mengimarahkannya, dia buat dengan ikhlas, maka tempatnya dalam syurga. Kalaulah kita termasuk di kalangan salah seorang yang disifatkan oleh Nabi SAW ini, maka kita termasuk di kalangan ahli syurga yang Allah Ta'ala dah bina rumah dalam syurga. Syarat ikhlas. Kerana itulah tuan-tuan, oleh kerana ganjarannya besar di sisi Allah, barang mahal, maka barang mahal ni bukan mampu dibeli oleh semua orang. Kereta Mercedes contohnya, tak ramai yang mampu beli. Kalau hak baru-baru, hak second hand, ramai lah. Haji pakai kereta apa? Honda Civic, hak besar tak besar tu? Apa? Kereta apa besar tu? Tak tahu. Ingatlah Ustaz. Jadi kereta Mercedes ni tuan-tuan, bukan semua orang mampu beli. Yang duduk dalam surau kita, siapa ada kereta Mercedes baru, angkat tangan. Tak, bukan makna dia Ustaz nak pinjam. Dia takut nak sebut nak pinjam dah datang ni. Dia kata ada. Bukan. Nak tunjuk kepada kita bukan semua orang mampu. Pasal apa? Pasal barang mahal. Itu tak masuk lagi Porsche, tak masuk lagi Ferrari, tak masuk lagi kereta-kereta yang lain yang harga berjuta, beratus ribu, 800, 900 ribu. Oh, mahal pada rumah, walau duduk dalam tu 4 orang saja. Barang mahal Allah Ta'ala tak beri pada semua orang. Begitu dengan syurga ni. Ramai orang yang nak masuk syurga, tapi tak ramai yang ingin duduk pada jalan menuju ke syurga ni. Jibril menangis. Tak kala melihat jalan syurga ni, Jibril menangis. Kalau beginilah jalannya, Jibril kata, tak ramai yang mampu masuk syurga ni. Kerana jalan syurga ialah jalan yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Jalan syurga, jalan yang tidak disukai oleh kebanyakan manusia. Semayang, bukan semua orang berakhir walaupun dia orang Islam. Baca Quran, bukan semua orang berakhir walaupun dia orang Islam. Puasa Ramadan, bukan semua orang berakhir puasa Ramadan. Kira-kira ramai yang gastrik bila nak masuk bulan Ramadan ni. Walaupun ini jalan syurga, tak ramai yang suka. Pasal tu dia akan timbul. Kita nak semayang tarawih 8 ke 20. Walah dua-dua boleh berlaku. Mengundilah di surau di masjid. Maka masjid kita putuskan 8. Lepas 8 temu duga ataupun ngundi yang ke-20. Bacaan tu imam nak panjang ke nak pendek? Semalam saya pergi satu masjid, seorang makmum tanya, dia kata, Ustaz, sah tak kalau tu imam tu baca solat tarawih dia ba'dal Fatihah, dia pun baca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim,
Allahu Akbar. Mana terawih dia. Bukan tak ada ni, cerita betul. Jadi dia pun tanyalah saya kata sah, tak baca pun sah. Tak baca Alif Lam Mim pun sah, cukup dengan Fatihatul Kitab. Jadi kata Ustaz, saya pergi, dia kata baca Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Mesti menjadi minat orang ramai. Pasal jenis kita keleksa semayang dah. Kena pula hak jenis lagu tu, bukan tak sah. Tapi kita fikir berkalang untuk akhirat. Bukan sekarang ni nak habis cepat, nak seronok. Tapi berkalang akhirat biar termasuk di kalangan wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qaumis salihin. Contohlah tuan-tuan, orang nak bagi pitih pada kita. Yalah kita yang mari surah malam ni. Dan kebetulan surah hikmah ni di antara surah yang banyak pitih. Tu aja taki. Dia nak tengok surah banyak pitih, surah tak ada pitih, kau peti besi tu banyak pitih lah. Kalau besi tank je ni tak banyak pitih. Tengok peti besi mesti banyak pitih. Jadi jawatan kuasa sebenarnya nak masuk bulan baru dah awal Syaban ni ataupun lepas nisfu Syaban ni, surah hikmah dia nak bagi kepada orang yang hadir selepas nisfu Syaban termasuk malam ni nak bagi piti. Berapa seorang? RM50. Setuju? Ke nak 100? 50 ke 100 nak? Kau puang berapa? Orang puan memang nak banyak, 200. Orang puan 4 binti memang 200, suami je 1. Dan dia mesti jadi isteri yang 1. Dia tak boleh jadi isteri yang 2. Oh, tu. Jadi muslimat nak 200. Hak lelaki nak berapa ratus? Haji nak berapa? Haji nak 100. Ada lagi yang nak banyak pada tu? 300 ada? 300? Haji? 100 ke? Oh, cukup dah bitih ni. Nak cerita kepada kita tuan-tuan, tak ada pun kata Ustaz saya nak RM10. Tak ada. Nak main ratus belaka, termasuk orang perempuan. Mana barang dunia kita tahu nilai dia 10 dengan 100 mana banyak? 100. 100 dengan 200 mana banyak? 200. 200 dengan 1000 mana banyak? 1000. Kalaulah saya kata 1000 setiap seorang pada malam ni, alhamdulillah, tak sia-sia kita mari. Contoh ni, pasal dapat 1000. Sedangkan 1000 hari ni tuan-tuan, kita beli di Sabasung baik, di Jaya baik, Meding baik, 1 troli ataupun 2 troli, 2 bulan, 1000 kita kata. 1000 kadang tak sampai sebulan pun. Saya pergi beli baru ni tak sampai 1 troli pun 300 lebih. Itu pun habis 2 hari makanan. 1000 jadi tahi, dalam masa seminggu jadi tahi habis. Habis, khalas 1000. Tapi barang yang kita nak bawa sampai akhirat, tiba-tiba kita nak hak sikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, ya Abazar, khudh zadan kamila fa inna safara ba'id. Wahai Abu Zar, sedialah bekalang cukup-cukup, kerana bekalang itu kita nak berjalan jauh selepas daripada mati ni. Lepas daripada mati ni bukan selesai kisah kita. Orang yang mati bermakna bermula kisah kehidupannya yang sebenar. Atas dunia ini ialah orang sebut hari ini dunia tipu-tipu. Bukan kehidupan yang sebenar. Kehidupan yang tidak kekal.
Macam haji kita ni, sekarang umur 80 tahun. Betul haji? Masa umur 20 tahun dulu, ramai awet tak haji? Ha? Ha? Ramai haji? Ramai, Masya Allah. Dia ni ramai juga. Maksud dia, sahang tak jatuh lah tu. Nak cerita kepada kita ni tuan-tuan, dulu kamai gagah. Orang kata six pack. Bukan setakat six pack, tubuh katang hari ni orang panggil sado. Yang saya banyak kali sado ni sasa bodoh. Rekasan dia sado. Mari tubuh kamai katang, six pack. Nampak macam gagah. Kain selimut, sekelo, tak erok nak akad waktu subuh. Kain selimut dah sampai sekelo kadang-kadang. Tapi nak akad masa subuh tadi, tak erok. Akhirnya bangun subuh, pukul 9, pukul 10. Kalau duk tengok akad barang tu, kamai ni, hak belah ni 3 kilo dah. Belah ni pula 3 kilo, 3 kilo. Kakak dua-dua ni 10 kilo, 15 kilo. Tiba-tiba selimut dah sampai 1 kilo boleh subuh, dok urut akak. Hak ni panggil sadu. Tubuh tu sasa bodoh untuk akhirat. Jadi kerana itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah, atas dunia ni tipu daya. Kita rasa seronok yang sementara. Kalau kita kaya pun kaya yang sementara. Kalau ada pangkat besar pun pangkat yang sementara. Segala-gala yang ada atas muka bumi ni sementara je tuan-tuan. Orang yang pernah jadi pegawai besar kamai laku ni, sain dia. Laku sain dia. Lepas peceng, tak ada dah orang nak ambil sain dia. Saya ingat masa kerja di Maidam, kadang-kadang 1 bulan kita duduk sain surat ni, lebih pada 3,000 keping. Sebulan, 3,000 keping je. Bukan tubuh katang, jari katang. Duduk sain ke surat. Jadi benda ni sementara. Hatta tuan-tuan jadi SUK ke, jadi YB ke, jadi apa ke, Perdana Menteri ke, hatta raja sekalipun sifatnya sementara. Berapa ramai yang tertipu dengan dunia, sehingga mereka lupa untuk bekalan kehidupan yang sebenar. Kehidupan yang kekal, yang tidak ada lagi mati. Kalau baik, baiklah. Kalau buruk, buruklah. Kalau nikmat, nikmatlah. Kalau azab, azablah. Inilah kehidupan yang sebenar. Kerana itulah Rasulullah SAW, dia pesan kepada Abu Zar, ya Aba Dharrin, khudh zadan kamila fa inna safara ba'id. Ambil bekalan cukup-cukup. Kerana perjalanan kita selepas daripada mati ni terlalu jauh. Kita atas muka bumi pun kita tahu. Kita nak pergi ke Maman, nak pergi 3 hari, tentu kita bawa dah bekalang dia. Kita nak pergi Kuala Lumpur 1 minggu, kita kata, tentulah bekalang, simpanan duit yang kita nak bawa lebih banyak daripada ke Mamang ni. Itu pasal kita nak pergi seminggu. Cuba bayangkan nak duduk Kuala Lumpur sebulan. Tentu kita memerlukan bekalan yang lebih banyak. Ini kita nak duduk di akhirat ni, dalam keadaan tidak ada lagi kehidupan selepas daripada itu. Imma fi ni'mah wa imma fil adab. Tiba-tiba kita tambah buat bekalan. Jadi orang yang tanya alif lam mim semayang dia. Tapi kena ingat, Nabi SAW sebut, la aqulu lakum alif lam mim harf, walakin alif harf, lam harf, min harf, likulli harfin 10 darajat.
Orang yang nak pahala, maka dipanjangkan. Kita bukan fikir makmum ni nak suruh ramai mari semayang. Tapi kita nak suruh juga makmum ni dapat pahala. Kok mana? Man kana lahu imam, fa qira'atu imam lahu qira'ah. Walaupun makmum tadi tak baca dalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Makmum tak baca, tok imam baca. Tapi Nabi kata makmum dengar apa yang tok imam baca, makmum mendapat pahala yang sama. Man kana lahu imam fa qira'atu imam lahu qira'ah. Maka setiap huruf tadi dapat 10 darajat. Sahabat tanya, satu darajat itu banyak mana ya Rasulullah? Rasul kata, sejauh langit dan bumi. Masya Allah. Tapi orang Islam dia tak tamak untuk bekalan akhirat. Bekalan hak atas dunia ni berebut. Jawatan berebut. Berebut ke tak jawatan? Berebut. Berebut dak harta benda? Berebut. Berebut dak pangkat? Berebut. Berebut segala-galanya. Jawatan Perdana Menteri pun berebut. Nak royaknya berebut manusia dengan benda dunia ni. Mengapa kita tak berebut untuk mendapat kelebihan akhirat? Sedangkan itulah tempat tuju yang kekal abadi. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kena betul niat kita. Kena tahu perjalanan kita. Kerana itulah kita telah melalui beberapa peristiwa sebelum daripada ini. Dan saya yakin, saya percaya telah dikhabar, telah disyarah dengan detail dan mendalam di kalangan tok guru kita yang kita undang mari ke surau kita ni. Yang pertama peristiwa Rejab, Isra' dan Mi'raj. 2-3 hari sudah kita menyambut malam nisfu Syaban. Ini telah disyarah begitu detail, begitu dalam kelebihan daripada bulan Syaban. Cuma malam ni saya nak ambil sikit saja. Yang pertama saya nak sebut berkaitan dengan peristiwa Isra'. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Sikit je saya nak ambil daripada ayat ini. Hari ni kita semayang, betul? Kita semayang maghrib tadi 3 rakaat. Selepas ni kita akan semayang isyak berapa rakaat? 2 rakaat. Berapa? Semayang isyak berapa rakaat? 4 rakaat. Sedap dah tuan-tuan. 2 rakaat. 4 rakaat. Lepas tu kita akan semayang subuh. Berapa je? Subuh berapa rakaat je? Subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Masya Allah. Jangan pula bila kita rasa tamak dengan semayang subuh, bahan subuh 8 rakaat. Tak boleh, 2 rakaat. Bayangkan tuan-tuan, Allah Ta'ala nak sifatkan peristiwa Isra' dan Mi'raj, itulah ibadat kita dengan Allah. Bayangkan tuan sebut, asra bi'abdih, yang telah menjalankan hamba-Nya. Mana ibadat kita nak sampai kepada Allah, mesti sifat ibadat itu ditunaikan dalam keadaan kita bersifat seorang hamba. Masa kita semayang akad takbir, masa tu kita rasa sangat kita terlalu hina, hamba yang terlalu hina di hadapan Allah. Tak kiralah apa jawatan kita ketika itu. Jangan dibawa sifat keistimewaan kita atas muka bumi, sehingga hilang perasaan ubudiyah, pengabdian diri kepada Allah.
Allah Ta'ala tak terima ibadat dalam keadaan kita rasa kita seorang raja. Allah Ta'ala tak terima ibadat dalam menunaikan ibadat kita rasa kita seorang Perdana Menteri. Allah Ta'ala tak terima ibadat dalam keadaan menunaikan ibadat kita rasa kita ni pegawai besar kerajaan. Allah Ta'ala tak terima ibadat ketika kita ibadat kita rasa seorang ustaz. Whatever our position atas muka bumi, kita bawa sekali dalam sembahyang, dia akan merosokkan sembahyang kita. Mesti ibadat ditunaikan dalam keadaan kita seorang hamba. Ini Allah Ta'ala terima. Barulah kita akan rasa besarnya Allah, agungnya Allah, hebatnya Allah, istimewanya Allah. Ibadat yang benar-benar kita rasa Allah itu haqqul ma'bud, hainama qulna iyyaka na'budu. Kita rasa kitalah paling hina. Allah Ta'ala itulah tempat yang sebenar tempat kita mengabdikan, abdikan diri. Baru ketika itu disebut makam ihsan wal khusyuk. Ada orang dia nak cari khusyuk, tapi dia bawa sifat dia. Saya ni sebagai yang berhormat, mari semayang yang berhormat. Berasa aku ni yang berhormat ni. Allah. Tak. Masa tu tak ada yang berhormat, tak ada apa. Kedudukan atas muka bumi tak ada. Aku berdiri ni wajah tu wajhil ladzi fatara sama wa wal ard. Masa tu aku ni hamba saja. Aku duk menghadap wajah aku kepada Tuhan yang menjadikan langit, yang jadi bumi dalam keadaan tidak ada contoh sebelum daripada itu. Biar ketika itu sifat kita betul-betul sifat seorang hamba. Barulah kita rasa hebatnya ibadat kita. Baru lepas semayang kita tak rasa bodoh sombong, tak rasa gong. Tidak, kalau kita bawa sifat besar lepas semayang pun betul tak ada perubahan. Zihar wa ayat kama kana khab. Mari semayang, balik semayang, itulah sifatnya. Sifat yang tak berbentuk jiwa. Jadi bila kita baca subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, kita faham di antara ibrahnya Allah Ta'ala tak akan menjemput seorang hamba ke hadiratnya melainkan hamba itu mesti bersifat seorang hamba. Ni kena ingat. Selama ni tuan-tuan, berapa banyak solat yang kita dirikan, kita bawa sifat kebesaran. Kadang pengurusi JKK pun duk rasa aku pengurusi JKK ni. Tak ada apa pun pada jawatan ni tuan-tuan. Amanah. Salah pikul amanah, neraka duk tunggu kita. Jangan menganggap bahawa amanah itu satu keistimewaan. Amanah ini apabila dianggap sebagai ghanimah, maka Allah Ta'ala akan turun bala. Idza kanatil amanatu maghnaman, dianggap sebagai ghanimah. Dalam hadis, idza fa'alat ummati 15 khuslah halla bihal bala, Nabi sebut. Bila 15 perkara dilakukan oleh umat aku, Allah Ta'ala akan halal bala. Mari bala. Di antara 15 perkara itu, idza kanatil amanatu maghnaman, apabila amanah dianggap sebagai harta ghanimah. Saya yang berjuang Islam, maka saya layak dapat. Saya katang sakit, tunjuk belaka luka. Saya kena layak. Saya mesti diberi keutamaan. Pasal harta ghanimah. Kalau ini dosa kata berlaku di kalangan umat aku, tunggu, Allah Ta'ala akan turun bala. Kerana itulah, orang yang minta nak pikul amanah menjadi sebab untuk ditolak. Mesti ada sebab mengapa dia nak pikul amanah. Jadi ini tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi tinggal rasa ini hamba kita dengan Allah Ta'ala. Yang kedua, Nabi SAW mengatakan, idza dakhala Sya'ban fattahiru anfusakum wa ahsinu niyyatakum fih.
apabila masuknya bulan Syaban, maka bersihkan diri kamu, Nabi kata. Bersihkan diri kamu daripada dosa, daripada maksiat, bersihkan. Dan perelokkan niat kamu. Betul balik niat ni. Bila masuk saja bulan Syaban. Bukan sekadar malam nisfu Syaban. Daripada awal bulan Syaban sehingga akhir Syaban. Kenapa? Kerana satu hari fi akhir Syaban, Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Sehingga Nabi kata, malaikat kata, qad adhallakum syahrun azimu mubarak. Malaikat beritahu kepada Nabi SAW di akhir Syaban, bahawa telah datang kepada kamu, hai Muhammad, satu bulan yang penuh dengan keberkatan. Orang kita diambil pada malam nisfu Syaban saja. Daripada awal Syaban sehingga akhir Syaban. Perbanyakkan amal. Dah boleh ke dah Ustaz kita nak baca Yasin malam nisfu Syaban? Boleh. Cuma jangan jadi perkara itu perkara wajib buat. Wajib buat. Bila Ustaz mari mengajar kebetulan malam nisfu Syaban, kita pun belah-belah malam nisfu Syaban pun mengajar benda Ustaz. Pulak dah. Boleh nak baca 100 kali pun boleh. Kalau larat. Dah boleh dah kita letak baca Yasin pada malam nisfu Syaban saja. Boleh, tak ada masalah. Nak letak baca Yasin malam Jumaat saja. Boleh. Tapi jangan sampai i'tikad meletakkan dia wajib. Kat mana dalil? Dia antaranya disebut pada ulama termasuk Ibn Hajar Asqalani. Berhujah dalam perkara menentukan hari-hari yang tertentu untuk kita melakukan ibadah. Mengambil contoh Nabi SAW. Nabi SAW setiap hari Sabtu, Nabi akan beriktikaf dan melakukan ibadat di Masjid Quba. Di hari Sabtu. Menjadi rutin kepada Nabi SAW. Nabi tetapkan hari Sabtu itu untuk Rasulullah menunaikan ibadat di Masjid Quba. Maka Ibn Hajar Asqalani berhujah dengan dalil ini, boleh kita nak menjadikan, tapi taklah sampai kita beritahu kepada orang wajib baca pada hari malam Jumaat. Tapi menjadikan malam Jumaat tempat untuk kita memperbanyakkan ibadat, tak menjadi kesalahan. Pasal kala ni, Nabi mana buat? Bila Nabi tak buat, ini bid'ah. Kalau kita mewajibkan dan mensyariatkan malam Jumaat, wajib seluruh Terengganu. Kerana siapa yang meninggalkannya berdosa besar, barulah dia jadi bid'ah. Tapi kalau kita nak buat ibadat, tazyidul ibadah, nak tambah ibadat dan amalan kita untuk kita. Saya wajibkan diri saya malam Jumaat, saya nak baca suti Quran. Lah. Pasal saya nak taqarrub diri dengan Allah. Salah ke? Tak salah. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Pasal saya tamak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Yang tak bolehnya kita reka ibadat-ibadat yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Lalu dikatakan ini Nabi buat. Contohnya pada malam ni Syaban. Ada setengah tempat dia semayang, dipanggil semayang Situnat. Iaitu daripada Ngorek sampai ke nak masuk Isyak, dia semayang 60 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. 60 rakaat. Sedangkan Nabi tak pernah buat pun. Sembayang sepenuh itu Syaban 60 rakaat, Nabi tak pernah buat. Dan mensyariatkan kepada ahli kumpulangnya, mesti buat. Hadza la yajuz. Ini baru kita panggil bid'ah. Tak ada sembahyang sunat nisfu Syaban 60 rakaat. Jadi kerana itulah dalam perkara-perkara yang tertentu, tengok orang nak baca Yasin. Boleh ke tak? Boleh. Selagi mana tidak
mewajibkan baca Yasin. Pasal apa? Nak dapat pahala. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Kalau berasa boleh baca suti Quran, baca, tak ada masalah. Tapi masyarakat kita, hak dia mampu. Daripada kita lock dia merata tepat, dia nak kumpul pada malam Syaban. Cuma pahaman tadi perlu diperbetulkan. Dia kata, Ustaz, malam Syaban, malam tutup kitab. Mari nak tutup kitab nak buka kitab baru. Lepas buka kitab baru, subuh dah sembahyang. Pasal kitab baru dah kan. Yang ni yang jadi salah faham. Sedangkan kitab ini dibuka, ditutup 2 kali sehari. Asar dan subuh. Bukan setahun sekali. Malam ni malam maghfirah. Allah Ta'ala beri pengampunan. Ya Allah. Tuan-tuan, Allah Ta'ala ni maha kaya, maha sayang. Takkan setahun sekali Tuhan nak ampun kita. Kan Allah Ta'ala ampun kita tiap-tiap hari. Kalau kita bertaubat pada Allah Ta'ala. Ya ibadi, innakum tukhti'una fil laili wan nahar. Wa ana aghfiru dhunuba jami'a. Fastaghfiruni aghfiru lakum. Wahai hamba-hambaku, kamu buat salah. Siang malam buat salah. Tiap-tiap hari. Aku mengampunkan dosa seluruhnya. Maka pohonlah keampunan daripadaku. Aku akan ampun dosa kamu. Tak tunggu nisfu Syaban. Allah Ta'ala nak ampun dosa. Kadang-kadang orang kita suka hipun dosa. Bini nak minta maaf dengan tok lelaki. Tak boleh lagi dia kata, Ustaz, nak tunggu raya. Raya baru nak salam dengan tok lelaki. Baru minta maaf abang, minta maaf kena abang, banyak dosa, nak ngupak abang, kata abang, cakap nak tunggu hari raya. Jadi kalau minta awal, tak ada sedap-sedap nak sebut, habis dah dosa kan. Ada orang puang gitu. Orang puang sini guna ni, gitu juga ke? Tadi pitih jawab, bak ni tak jawab. Nak cerita kepada kita ni tuan-tuan. Minta maaf. Innallaha yuhibbu tawwabin. Allah Ta'ala suka kita bertaubat tiap-tiap hari. Pasal apa? Pasal tadilah. Innakum tukhti'una fil laili wan nahar. Sebelum daripada tidur, mohon ampun dengan Allah. Ada orang kadang-kadang dia duk meraihkan, membesarkan. Bukan salah. Memang bulan Syaban ini ada keistimewaannya. Bulan Rajab ada keistimewaannya. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Syabana wa balighna Ramadan. Ada keistimewaannya. Termasuk bulan-bulan haram. Tapi bulan ini tak sama dengan kehebatan yang ada pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan tak boleh diganti kelebihannya dengan bulan-bulan yang lain. Tapi di bulan Ramadan tak sungguh seperti mana pada malam nisfu Syaban. Ini pelik kita. Hebat satu malam daripada bulan Ramadan tak sama lagi dengan malam nisfu Syaban. Tapi tak sungguh pun kita nak suruh anak kita pergi surau, pergi sejik malam Ramadan ni. Ya tak tu? Pelik ke tak? Benda ni yang kita kata kena ubah cara berfikir dan cara amalan. Bila kita bercakap berkaitan fadail a'mal, buka kitab, tutup kitab, berkaitan dengan maghfirah. Maghfirah Tuhan tiap-tiap hari. Bukannya setahun sekali. Kalulah setahun sekali Tuhan nak ampun kita. Pada malam ni Syaban saja tuan-tuan. Lagu mana pak saudara kita, mak saudara kita, ayah kita, anak kita hak mati sebelum hari sepu ni. Lagu mana nasib dia ni? Siang ke dia, dadang tukar kitab, bawa kitab lama. Takkah Allah Ta'ala zalim? La, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahirin. Kerana itu disebut dalam hadis kursi. Ya ibadi, Lau innaka ma da'autani wa raja'tani ghafartu lak. Wahai hambaku, wahai anak Adam,
selagi mana engkau merayu kepadaku dan engkau kembali kepadaku dalam keadaan bertaubat, aku akan ampunkan dosa kamu. Ma kana minka la ubali. Banyak mana yang kamu lakukan dosa di atas muka bumi, aku tak peduli. Ya bani Adam, law balaghat dhunubuka anani as-sama' thumma astaghfiruni aghfir lakum. Wahai anak Adam, sekalipun dosa kamu sehingga mencecah kaki langit, banyaknya dosa yang kamu kerjakan, lalu engkau memohon keampunan daripadaku, nescaya aku akan ampunkan dosa kamu. Ya bani Adam, law ataitani bikuradil ardi khataya thumma la tusyrik bi syai'a la ataituka bikurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, kalaulah kamu datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi ini, dalam keadaan tidak mensyirikkan aku, nescaya aku akan datang kepada kamu dengan sebesar dan sepenuh bumi ini keampunan. Bayangkan bagaimana sayangnya Allah Ta'ala pada kita. Lagi tak syirik kepada Allah. Fama kaburat wa kathrat dunubuna ghafarallahu lana, dengan syarat bertaubat kepada Allah. Pasal tu jauh bila orang kita tengok orang buat dosa, jangan kita hina. Ahli neraka dah orang ni, jangan. Kalau dia bertaubat kepada Allah, boleh jadi dia lebih baik daripada kita. Kita tak tahu. Berapa ramai ahli maksiat tiba-tiba bertaubat kepada Allah, dan Allah Ta'ala beri kedudukan yang istimewa. Contohnya Fudail bin Iyad. Siapa dah kenal Fudail bin Iyad di zaman ni? Bapa perampok. Tapi bila Allah Ta'ala nak beri hidayah kepada manusia, Allah Ta'ala campakkan hidayah, dia bertaubat kepada Allah, sehingga akhirnya Fudail bin Iyad menjadi di antara para wali yang hebat. Ramai di kalangan manusia yang Allah Ta'ala ubah hati mereka. Dan ramai juga orang yang pernah melakukan ibadat, hatta bainahu wa bainallah wa bainal jannati dhira'. Tengok dia melakukan ibadat, seolah-olah ibadat yang dilakukan olehnya dengan syurga satu hasta, dekatnya. Oh, tak ada lah orang ni hebat ibadat dia. Kita tengok dia dengan syurga tu seolah-olah tengok ibadat dia dengan syurga satu hasta. Dah ramai. Akhirnya di akhir hidup dia, Allah Ta'ala ubah niat dia, amalannya. Akhirnya lawan Islam, tentang Islam, hina Islam. Berapa ramai? Di antara kalau orang dulu, Barsisa contohnya, yang melakukan ibadat di waktu malam, akhirnya mati dalam keadaan melakukan maksiat. Nak tunjuk kepada kita, Allah Ta'ala nak ubah hati manusia mudah ke tak? Mudah. Kata Nabi SAW, bila orang hina Nabi, orang pukul Nabi, orang buat fitnah pada Nabi, orang teruk najis pada baju Nabi, lontar pasir atas belakang Nabi, Nabi tak pernah rasa marah. Bahkan Nabi berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kalau kita lah tuan-tuan, mari berdakwah surah hikmah, dah nak balik sampai pintu ni, AJK surah mari dah letak atas belakang kita pasir, tobat dah mari dah. Tu ngajuk ustaz, tak cukup dengan hari tu blebel, tulis pula dalam Facebook. Beri nasihat pada kawan sahabat saku masyarakat, cukuplah pergi surah hikmah, kerana surah hikmah AJK-nya bagaikan Bani Saqif di Taif. Pulak dah. Boleh jadi lagu tu lah. Hak paling jahat dia kata Haji Taki lah. Allah pula. Contoh ni. Tak sabar kita baru kena pasir baru. Nabi dengan pasir, dengan najisnya, Nabi senyum. Allahumma hdi qaumi fa innahu la ya'lamu.
Orang buat jahat pada Nabi. Nabi tahu dia sakit. Nabi pergi ziarah. Akhirnya orang ni masuk Islam. Patut kita, orang buat jahat pada kita, tahu dia sakit, kita nak jawab apa? Alhamdulillah. Karma. Ya tak, Tuan Haji? Jawab, Nabi pergi ziarah. Nabi sering diludah. Tiba-tiba Nabi lalu, tak diludah lagi. 3 hari Nabi lalu, tidak diludah. Nabi pun pelik, tiap-tiap hari main ludah, tiba-tiba tidak diludah. Nabi tanya jiran dia, mana pergi Cik Salmah tadi? Nama ni ada, saya reka nama ni. Jiran Cik Salmah kata, Ya Muhammad, Salmah tu demam panah. Nabi pergi ziarah, tuan-tuan. Nak cerita kepada kita hahuat Nabi Yuna wa Rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala Maha Pengampun. Nabi berdoa untuk Umar bin Khattab. Walau Umar nak bunuh dia. Tak ada lah 2 samsing yang duduk di kota Mekah. Oh, banyak sini tanda-tanda dia. Maknanya amaran kedua ke? Amaran ketiga tahu gedung. Ini amaran kedua. Nak ceritanya Umar bin Khattab dan Umar Al-Hakam, itu Abu Jahal, Amru ni. Jadi 2 Umar ni jahat belaka ni. Mana kau zaman tu Umar Khattab dengan Abu Jahal ni, ni samsing hak paling jahat di Mekah. Hak khianat Nabi, siapa mereka nak bunuh Nabi. Nabi berdoa agar Allah Ta'ala bagi hidayah salah satu daripada Umar ini. Dan Allah Ta'ala campakkan hidayah itu kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, dia rasa dia buka hatinya nak tahu apa yang Muhammad ni ajar. Sehingga orang ikut dia gila-gila ni. Ta'asub dia gila-gila ni. Dalam keadaan dia bawa pedang nak pergi bunuh Muhammad, jumpa orang tengah jalan, dia kata, orang tanya nak pergi mana, Ma? Aku nak pergi bunuh Muhammad yang jahat tu. Dia kata, pasal apa jahat? Anak adikmu pun masuk ikut jadi ahli kumpulan dia. Umar terkejut, pergi rumah adik dia, dengar adik sedang baca surah Taha. Pasal tu kalau bini hok kerah hati, kita baca surah Taha. Begitu juga kalau hok tok lelaki kerah hati, baca surah Taha. Tapi tunggu dia tidur dulu. Makna dia, badi-badi tunggu tidur. Susu dah tidur dua-dua. Pasal dua-dua kerah hati. Aku nak embuhmu, mu nak embuh aku. Akhirnya dah tidur belakang. Yang dah tidur lagi. Dah abang pasal apa dah tidur lagi? Pasal masing-masing nak embuh surah Taha 10 ayat ni. Anak kita lagi baca surah Taha. Masya Allah. Ini hikmah. Akhirnya terbuka hati Sayyidina Umar. Nak cerita kepada kita hidayah Tuhan ni terlalu luas. Jadi jangan takut untuk mohon ampun daripada Allah. Dan jangan sekali-kali bila kita melakukan maksiat, kita cerita kepada orang. Oh, saya, tuan-tuan, kata, cerita ni. Haji tengok dok tu. Kak hak jual mi goreng sipang tu. Dulu skandal saya tu, Haji. Cerita ke orang. Contoh. Jangan. Lepas kita bertaubat, tak harus lagi kita buka kepada orang lain. Cukup hubungan kita dengan Allah. Allah Ta'ala dah tutup dah. Jangan dibuka. Allah Ta'ala maha kaya. Kalau Allah Ta'ala tak sayang kepada kita, Allah Ta'ala kebel dulu pada kita lagi. Allah Ta'ala dah tutup. Memadai kamu bertaubat kepada Allah. Bertaubat kepada Allah. Buatlah dosa apa? Bertaubat kepada Allah. Macam lelaki Banu Israel yang bunuh 99 orang. Ini cerita akhir lah. Kan bunyi pula amaran lain. Cerita akhir sekali ni. Dia bunuh 99 orang. Segi logik akal, orang bunuh 99 orang ni jahat ke baik? Jahat. Kalau orang puang ni, dak tunggu bunuh 99 orang. Tok lelaki dan nikah 2 jahat dah.
Betul tak muslimat? Tak. Maknanya boleh lah. Nak cerita. Ni bunuh 99 orang ni tuan-tuan. Jumpa dengan seorang abid. Wahai semayang. Abid ni orang wahai semayang. Wahai semayang. Tapi ngaji malah. Dia tahu buat ibadat semayang je. Semayang. Dia rasa semayang tu ibadat. Jadi orang ni nak bertaubat. Cerita. Tok Syekh, saya dah bunuh 99 orang. Kalau saya bertaubat, Allah Ta'ala terima tak taubat saya? Abid ni kata, tak terima dah mu. Jahat berdoa. Memang jahat segi logik akal. 99 orang. Bunuh seorang pun jahat tak? Ya ke tak tu? Jahat ke tak? Jahat segi logik akal. Tapi Allah Ta'ala tak peduli. Asal kamu tahu, kamu kenal siapa Tuhan kamu. Bertaubat kepadanya. Akhirnya Habib ni kata, dah boleh dah, Tuhan tak terima dah, jahat berdoa. Bila dah jahat berdoa, dia pun bunuh Habib ni. Jadi cukup 100 orang. Bila cukup 100 orang, Allah Ta'ala sayang pada dia. Dia suburkan perasaan bertaubat. Sehingga dia berjalan lagi, jumpa dengan Tok Alim. Dia kata, saya nak bertaubat, wahai si Alim. Saya telah bunuh 100 orang. Oh. Tok Alim kata, fama kaburat wa kathurat ghafarallahu lah. Sebesar mana dosa kamu, sebanyak mana dosa kamu, Allah Ta'ala pasti mengampunkan dosa kamu. Masya Allah. Nak cerita kepada kita, jangan terlalu cepat menghukum. Berilah peluang kepada orang yang berdosa bertaubat kepada Allah, dan kita pohon hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, di penghujung bulan Syaban, marilah sama-sama kita bertaubat kepada Allah. Kita beristighfar kepada Allah. Kita membanyakkan amalan kita dengan Allah sebagai amalan muqaddimah untuk kita berhadapan dengan bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati anfusana taqwaha fazakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma irfa' maqtaka wa ghadabaka 'anna. Allahumma la tusallit 'alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma qarib bainana wa bainaka ya Allah. Allahumma qarib bainana wa baina maghfiratika ya Allah. Allahumma qarib bainana wa baina rahmatika ya Allah. Allahumma qarib bainana wa bainal jannah wa ma tuqarribu ilaina ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ba'id bainana wa bainal khataya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib wa naqqina minad dunub kama naqaita ath-thawba abyadu minad danas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah.